merupakan ikatan suci yang sememangnya menjadi satu percaturan dalam menuju kebahagiaan. Kebahagiaan hidup sesebuah keluarga itu banyak bergantung kepada persefahaman di dalam menjalinkan perhubungan setiap suami dan isteri. Kegagalan mereka untuk berbuat demikian akan melahirkan ketegangan dan konflik. Dalam sesebuah perkahwinan, pasangan suami isteri pastinya berusaha untuk mendapatkan zuriat dan zuriat ini mampu menjadi pengikat kasih sayang. Namun kadangkala, kesibukan mengurus anak membuatkan pasangan lupa untuk menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri. Persoalannya, benarkah kehadiran zuriat mencetuskan konflik di dalam rumah tangga? Adakah zuriat dilihat sebagai penguat ikatan cinta atau hanya membawa beban kepada pasangan suami isteri? Baik, itu dia sedikit sebanyak mukadimah ataupun pendahuluan tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu konflik muncul setelah punyai anak. Dan Sugi, mungkinlah kan kita berdua belum lagi berkahwin dan apatah lagi mempunyai anak. Tetapi saya kira topik pada hari ini bukan sahaja tertumpu kepada mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga, sudah berkahwin dan mempunyai anak. Tetapi saya kira topik pada hari ini juga penting buat mereka yang belum berkahwin tetapi mungkin menuju ke arah tersebut. Sebab bila orang kata lebih baik kita bersiap sedia tahu dan supaya apabila sesuatu perkara yang tidak baik itu berlaku, kita dapat mencegahnya terlebih dahulu. Ya, betul tu. Yana, dan seperti yang Yana katakan di awal tadi, bila kita dah ada anak, bukan kita lah, bila anda, mereka yang sudah berkahwin ada anak, sememangnya anak itu penyeri sesebuah keluarga. Tetapi kadang-kadang konflik itu mungkin bukan disebabkan oleh persengketaan antara suami dan isteri ataupun anak itu sendiri, tetapi orang ketiga yang menyebabkan, katalah orang ketiga berkata, awak sepatutnya kan mendidik anak awak macam ni, lepas tu bawalah masalah tu kepada suami, si suami akan berkata kepada isteri, sepatutnya kan kita buat macam ni, tapi isteri pula ada cara yang tersendiri nak didik anak. Betul. Itu pun satu konflik. Tapi yang biasanya saya rasa kelazimannya yang menjadi konflik bila dah ada anak adalah kurang masa untuk berdua-duaan antara suami dan isteri. Mungkinlah di awal-awal selalu berdua-duaan, nak keluar pun dating-dating. Tapi bila dah ada anak, masa itu perlu dibahagikan. Ataupun mungkin si isteri terlalu memberi fokus kepada anak sahaja. Membuatkan suaminya rasa terabai sedikit. You dah tak ada masa dah untuk hari ni. Setiap hari you untuk Mia tu lah. Mia nama anaknya. Siapa Mia tu ya? Okey, baik. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, sudah pun terhubung di talian kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Yusof, seorang pakar motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Encik Fazli. Selamat tengah hari kepada Sugi dan Yana. Ya, jauh Encik Fazli di Kota Baru ya. Semua sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Okey, baik Encik Fazli, topik kita pada hari ini konflik rumah tangga setelah punyai anak. Okey, Encik Fazli, topik ni agak berat saya kira kalau bagi saya dan Yana lah. Tadi Encik Fazli ada bertanya, kami berdua sudah mempunyai anak, tiada. Yana kata dia ada masalah anak tudung. Saya masalah anak tekak. Macam tu je lah anak-anak kita. Tapi mungkin Encik Fazli boleh mulakan bila kita sebut mengenai masalah ataupun konflik rumah tangga disebabkan anak. Apa antara masalahnya Encik Fazli? Ya, terima kasih. Persoalan yang menarik dan kita tahu bahawa alam perkahwinan adalah salah satu daripada proses kehidupan yang baru, ya. Dan mendapat anak juga adalah satu gerbang baru dalam kehidupan seseorang itu. Dalam hidup kita bermula sebagai bayi, lepas tu kanak-kanak, lepas tu pergi tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, jadi remaja, lepas tu masuk IBT, jadi belia, lepas tu kerja, lepas tu kahwin. Semua ini adalah proses kehidupan yang mana setiap proses kita perlu mengubah diri kita, berbeza daripada tahap sebelum itu. Begitu juga dengan mendapat anak. Kebanyakannya orang mendapat masalah kerana apa? Kerana dah dapat anak tapi perangai macam tak ada anak lagi. Kan? So, sebab itu kita berubahlah. Macam ni lah, orang daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah, mestilah berbeza, betul kan? Ingat tak hari pertama masuk sekolah menengah? Perasaan macam mana? Kan? Bukan online lah, offline punya kan? Kan? Kita rasa macam
ada stres pun ada, assignment pun ada. Begitu juga sebenarnya kalau seseorang itu berjaya mengadaptasikan perubahan dalam hidup dengan memiliki perubahan baru. Dia ada 3 benda, Yana dan Sugi. Yeah. 3 benda yang kita kena ubah dengan perubahan hidup. Yang pertama adalah ubah mindset. Ya, yang kedua adalah ubah skill set. Dan yang ketiga adalah ubah habit set. Ya? Kalau kita tak ubah 3 ni, dengan perubahan hidup kita tak ubah 3 benda ni, apa berlaku ialah kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita masuk IPT tapi cara belajar macam sekolah, kita punya mindset macam budak sekolah, kita punya skill macam budak sekolah, kita punya habit macam budak sekolah, memang hancur alam IPT kita. Ya, yang tak lulus tu, semester kedua dah drop, kan? Sebab apa? Sebab tak ubah mindset, tak ubah skill set, tak ubah habit set. Begitu juga orang yang dapat anak, dia kena ubahlah dia punya mindset terhadap kehidupan, skill set terhadap skill-skill yang dia ada untuk menjaga anak dan sebagainya, dan juga habit dia pun kena ubah. Gitu. Okey. Mind, skill dan juga habit. Menarik apa yang Cik Fazli kongsikan ni. Dan Sugi, mungkin juga kan apabila sesuatu pasangan itu mempunyai anak, mungkin anak yang pertama lebih mencabar. Dan kita berkait rapat dengan soal tanggungjawab, Encik Fazli. Mungkin konflik ini juga berlaku apabila tanggungjawab itu seringkali ditolak antara suami dan juga isteri. Sedangkan untuk membesarkan seseorang anak itu perlu usaha sama dari kedua-dua pihak dalam sesebuah perhubungan itu. Suami dan juga isteri, ayah dan juga ibu. Betul tak Encik Fazli? So, sudah tentu. Ini perkahwinan kan, bukan seorang-seorang. Kita perkahwinan kita buat sama-sama. Ya? Jadi, anak tu anak sama-sama. Kan? Anak kita berdua. Jadi, apa kita kena buat ialah dua-dua kena memainkan peranan. Saya nak beritahu satu berita gembira lah untuk semua ibu bapa ataupun bakal ibu bapa. Ya. Sebenarnya Tuhan dah buat kita ini, secara biologinya kita sangat happy dan gembira untuk menerima anak sebenarnya. Kan? Sebenarnya. Sebab ada banyak kajian tentang bagaimana tubuh kita bersedia untuk jadi lebih baik apabila kita nak menerima anak. Saya ambil satu kajian yang dibuat oleh seorang profesor, seorang Dr. Ruth Salmon. Dia buat kajian ni 7 tahun lepas. Dan kajian ni dibuat di bawah Yale School of Medicine terhadap 89 ibu bapa baru first time. Ibu bapa yang baru jadi ibu bapa lah. Dan apa mereka buat ialah mereka telah mengumpulkan sampel oksitoksin daripada parents ini, dan mereka juga buat MRI functional scan terhadap mereka, dan mereka dapati di kalangan ibu dan ayah sama je. Ibu dan ayah, bukan ibu saja yang melahirkan anak, tapi ayah juga ada 2 bahagian otak yang begitu aktif. Di kalangan ibu bapa yang baru first time dapat anak. Apa dia? Yang pertama ialah bahagian neocortex, yang kedua bahagian limbik. Yang mana kedua-dua ini berperanan untuk mengawal 3 aspek, iaitu bahagian amigdala untuk mengawal, menjadikan kita lebih kuat, lebih fokus untuk menjaga anak, untuk menjaga anak lah, menjaga anak dan jaga dia lah, protect dia kan. Yang kedua oksitoksin di hypothalamus. Dia dapati ini untuk menghubungkan, ada perasaan yang kuat bapa dan ibu terhadap anak. Yang ketiga adalah dopamine system, yang mana ia membuatkan ayah dan mak bila tengok anak dia rasa happy, rasa motivated, rasa enjoy become a parenting. It's a feel good hormone. So ideanya menjadi ayah ataupun ibu, sebenarnya Tuhan dah buat ready made. Kita patutnya happy, rasa excited, bersedia untuk jadi lebih baik. Dengan syarat yang tadi iaitu mindset kena betul. Daripada mindset betul, kita akan develop skill set dan juga habit set yang betul. Okey, menarik perkongsian Encik Fazli. Bukan setakat kadang-kadang suami dan isteri itu, kita sebagai aunty-aunty ataupun pakcik-pakcik pun happy sangat tengok anak-anak, anak buah kita. Apatah lagi ibu dan ayah kan. Dan seperti yang Encik Fazli katakanlah, mindset kita, skills dan juga habit kita kena berubah. Sebab kalau kat college boleh drop out semester 2, ni anak tak ada semester-semester, perjalanan seumur hidup. Dan berbalik pada soalan yang Yana tanyakan tadi Encik Fazli mengenai tanggungjawab ni, kadang-kadang macam main bola baling
baling kan. Dia main baling, suami baling tanggungjawab kat isteri, mungkin isteri harapkan sesuatu daripada suami juga. Dan seorang penonton WHI telah bertanya, kadang-kadang anak ni bukanlah punca masalah tetapi ego suami. Soalannya adalah macam mana nak handle lelaki yang ada ego, tak nak tolong jaga anak sekejap sebab dalam kepala dah set tugasan itu adalah tugasan isteri sebagai suri rumah, dan makin lama isteri burnout dan tak confident pada diri sendiri, penat sampai tengok cermin pun mengalir air mata. Okey, Encik Fazli, ini situasi yang sememangnya perlu diberi perhatian saya kira. Jadi macam mana untuk handle lelaki yang mempunyai ego ni? Pertamanya, saya harap ada lelaki yang dengar lah. Wanita hari ini, walaupun wanita hari ini bukan lelaki hari ini. Kepada lelaki kita kena ingat Rasulullah SAW adalah seorang suami yang tidak kekok melakukan kerja-kerja rumah. Kan? Dan Rasulullah SAW seorang suami, seorang datuk yang menjaga anak-anak dan cucu dengan baik, kan? Jadi ada banyak hadis Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak, kan? Jadi kita ni, bila lelaki ni, jangan rasa macam jatuh martabat kelelakian dengan menjaga anak, kan? Basuh berak, buka pampers, itu rasa macam kurang lelaki lah macam tu. Itu salah. Itu mindset yang salah dan patut rasa malu kalau kita ada mindset tersebut. Patut rasa malu jadi lelaki yang malu jaga anak, uruskan anak. Sebab setiap benda yang kita buat itu ada kebaikannya pada pasangan, pada anak. Di sisi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sayang kepada kita, insya-Allah. Itu bagi lelaki yang mendengar lah. Kalau yang mendengar, saya doakan semua para lelaki yang mendengar wanita hari ini, orang baik-baik ni, orang baik-baik, semua saya doakan kebaikan untuk anda semua. Pada yang tak mendengar, pada isteri, pertama saya nak ucapkan banyakkan bersabarlah. Pertamanya sabarlah, tapi ini biasa kita dengar lah kan, sabar je lah. Of course, sabar itu pertama sekali is powerful. Sabar dan redha menyebabkan kita rasa apa kita buat tu meaningful. Kalau kita buat dalam keadaan kita complaining, semua proses jadi macam azab, kan? Tapi kalau kita buat dalam keadaan redha dan bersyukur kerana diberi peluang untuk melakukan ini, maka kita rasa meaningful, kita rasa bermakna, kita rasa macam kita dirahmati dengan apa yang kita hadapi. Sebab ramai orang dia diuji dengan pelbagai lagi kesusahan yang mungkin mereka tak boleh tanggung. Kita diuji mungkin dengan kesusahan menjaga anak-anak. Itu pertama. Yang kedua, macam mana nak bagi idea kepada suami bahawa menjaga anak ini, nak ajak dia jaga anak. Bukan nak suruh dia jaga anak, nak ajak dia jaga anak. Jadi nak buatkan suami rasa nak jaga anak, kita kena tunjuk happy jaga anak-anak. Berkongsi dengan suami benda-benda yang best dengan anak-anak. Kan? Lepas tu ajak dia, abang lah buat sekali. Mesti best. Basuh berak itu best. Kan? Betul. Sabar kan? Ataupun kita samakan, dia dah asyik main game macam tu kan. Macam mana cabaran game ni digunakan semasa membasuh pampers anak-anak kan. So kita buatkan dia rasa nak, bukan rasa terpaksa. Dengan cara yang pertama kita buat dengan happy, yang kedua kita kongsikan assignment kita melakukannya dengan husband kita, dan lepas tu kita ajak suami kita. Itu antara kita boleh buat. Yang seterusnya adalah kita kongsikan, sebab suami ni kalau dinasihat isteri, dia mudah reject, ya. Jadi apa kita boleh buat ialah kita kongsikan perspektif, nasihat, kata-kata para pembimbing, coach, trainer, motivator, ustaz sebagainya, supaya dia dapat idea bahawa hidup berkeluarga is about new mindset. Kita tak boleh jadi orang bujang dalam keluarga, then dia akan jadi rosak. Macam kita nak menari zapin pasang lagu rap, memang hancur lah. Mana-mana shock, betul kan? Faham. Dah pasang lagu zapin, menari zapin lah baru seronok. Sama juga dalam hidup berkeluarga, kita dah tukar rentak hidup, maka tukarlah tarian dia, barulah seronok hidup ini. Gitu. Saya suka apa yang Cik Fazli kongsikan tadi. Jangan berlagak bujang dalam rumah tangga dan lebih kepada mengajak daripada menyuruh. Sebab bila Sugi, kadang-kadang bila kita suruh, dia rasa terpaksa. Dia sendiri rasa tak best dan lebih lagi menjauhkan diri daripada anak, dan daripada situ akan banyak lagi konflik yang terjadi. Baik, Encik Fazli, saya tertarik untuk berkongsi satu lagi perkongsian oleh rakan-rakan kami di Facebook dari Intan Syafina Umar yang berkata,
letih jaga anak ni lain. Sebab takut bila marah anak, kesan negatif tu pada anak pula kemudian hari. So, kita sebagai ibu stres pula fikir hal tu. Tambah lagi penat mental ni. Jadi, mungkin Encik Fazli boleh kongsikan juga antara alternatif bagaimana sebenarnya cara untuk ibu-ibu dan juga bapa-bapa di luar sana selain daripada nak marah anak-anak ni, ialah sebab kadang-kadang kita pun stres kan. Mungkin ada cara-cara lain yang lebih halus, yang lebih lembut untuk orang kata membesarkan anak-anak ni. Interesting, Ana. Begini, dia ibu bapa yang sering risau dan marah ataupun membebel ni, sebenarnya dia ada satu kualiti. Kualiti itu dipanggil sebagai concern pada anak-anak. Concern pada anak-anak. Cuma kadang-kadang concern tu over concern. Jadi dia ada dua yang bertentangan. Over concern, lawan dia tak hirau langsung. Over concern tak hirau langsung. Yang tak hirau langsung ni, dia tak adalah stres. Dia relax je, tapi suara tengah langgang. Yang terlebih pula over concern. Benda sikit, dia boleh stres sampai berjam-jam. Contohnya, air tumpah, kan, benda tu basah dekat kapet, selagi mana tak kering kapet tu, selagi itulah dia tak habis rasa marah dia. Makin this is what we call as over concern. So apa kita kena buat ialah kita kena balance. This is karakter dan mindset, macam mana kita lihat situasi, dan macam mana kita lihat situasi mempengaruhi macam mana kita melalui hari tersebut. Jadi bila kita terlalu banyak, dia macam ni, bila terlalu banyak risau, bimbang, takut, dia akan menjadi 3 benda. 3 benda akan menjadi 3 benda, iaitu risau, bimbang, takut. Terlebih risau, terlebih bimbang, terlebih takut akan menghasilkan 3 benda. 3 bendanya adalah marah, kecewa, sedih. Okey. Ya? Bayangkan kalau terlebih bimbang, terlebih risau, terlebih takut, hari itu terlebih marah, terlebih kecewa, terlebih sedih. Dan 3 ni akan menghasilkan 3 lagi, iaitu membebel, complaining, menghukum orang. Jadi kita bimbang, kalau terlalu banyak simptom ini, saya rasa saya menasihat kepada ibu bapa, undur balik ke belakang thinking kita, kenapa saya marah, kenapa saya stres sangat, adakah saya over concern. Itu pertama. Yang kedua adalah, bila kita berhadapan dengan situasi, bukan saja mindset, satu lagi lah skill set dan tool set. Saya tak sebut lagi. So, dia punya stick dia adalah prop and prep. Apa dia? Prop and prep. Prop and prep. Prop and prep. Prop maksudnya, bila kita handle situasi dalam rumah, kita kena ada prop, peralatan yang cukup. Kan? Kadang-kadang peralatan tak cukup, kita tak gunakan peralatan yang betul untuk benda yang betul. Yang pertama. Yang kedua adalah preparation. Kena buat preparation. Kadang memasak tu jauh lebih cepat kalau kita prepare dengan lebih baik. So, soalan tadi berkaitan dengan ada tak cara lain nak hukum anak? Okey. Saya pergi pada mindset tadi kan? Okey. So, sebenarnya kita boleh sangat avoid physical punishment. So, saya sangat ada banyak cara how to punish your kids. Macam mana untuk denda anak-anak tanpa menyentuh tubuh badannya. Dan dalam tradisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun mana-mana riwayat yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukul mana-mana cucu anak-anak. Tak ada kan. Jadi kenapa kita tak jadi the best, jadi orang yang tak pukul anak. So, caranya adalah banyak. Kita kena ingat anak di bawah umur 18 tahun, 18 tahun, mereka duduk dalam rumah, mereka tak boleh pergi rumah orang, mereka di bawah kaki kita. Jadi, rumah ini peraturan yang kita tetapkan. Ada banyak cara. Kalau anak tu kecil bawah 6 tahun, kita boleh hukum dengan cara sediakan sudut hukuman. Dia tengok TV, dia kacau adik dia, dia buat adik dia, kita pergi ke sudut hukuman, ada akses kepada jam. Dekat sudut hukuman, contohnya kalau rumah ada tingkat dekat tangga, dia boleh tengok jam. 1 minit kat situ. Jadi dia terlepas SpongeBob tadi. Kan? Jadi dia akan rasa dihukum dengan simple 1 minit. Kalau dia buat lagi 2 minit, for example. Itu hukuman simple yang boleh dia buat. Hukuman lain seperti akses internet, kan, duit poket, banyak lagi hukuman, denda yang boleh dibuat. Dan kita jangan marah semasa menghukum. Kita menghukum dengan kasih sayang, baru tak stres.
Kalau waktu saya kecil-kecil dulu kan Sugi, mak saya bagi jelingan je pun saya dah rasa cukup hukuman dah. Dah rasa bersalah sangat-sangat ni. Sama-sama. Dan sudut hukuman yang Encik Fazli katakan nak berdiri 1 minit ataupun 2 minit secara diam, tak buat apa-apa, diam-diam tu memang payah, terutamanya bagi anak-anak kecil lah. Dan mungkin Encik Fazli, bila kita bercakap mengenai konflik rumah tangga ni, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ni, memang ada banyak lagi yang kami nak tanyakan. Tapi mungkin kita boleh sentuh sedikit secara ringkas Encik Fazli. Bila kita berkata mengenai konflik rumah tangga ni, sentiasa dikaitkan dengan kekurangan masa berdua-duaan antara suami dan isteri. Mungkin Encik Fazli boleh kongsikan secara ringkas bagaimana pasangan itu boleh membuat time management supaya tidak wujudnya konflik dalam menjaga anak dan juga menghabiskan masa bersama. Okey, dia ada 5S. Ya? Okey. 5S. Yang pertama ialah selit. Selit apa? Selit masa romantik ketika bersama family dengan anak-anak. Contohnya kita tengok TV dengan anak-anak, makan dengan anak-anak, Okey. movie dengan anak-anak, main congkak dengan anak-anak. Masa tu ibu bapa kena tahu macam mana nak menyelit rasa romantism. Simple activity untuk menyegarkan kasih sayang. Itu pertama. S yang pertama, selit. S yang kedua adalah sinergi. Apa maksud sinergi? Iaitu walaupun kita plan aktiviti suami, contohnya pergi kerja, coupling dengan isteri. So, dia bekerja tapi dalam masa sama spend masa dengan isteri. Contoh ya. So, sinergi. Sinergi maksudnya masa itu untuk kerja tapi boleh digunakan untuk bersama isteri. Masa itu lunch kat office, panggil isteri, pergi makan dekat kafe office. Contohnya, kan, spend masa itu. Boleh sinergi benda tersebut. Baik. Yang ketiga adalah set up peraturan dalam rumah. Contohnya, 2 minggu sekali, seminggu sekali mak ayah akan keluar dating terutama. Yang keempat ialah seimbangkan. Kadang-kadang kita berperanan sebagai ayah, kadang-kadang kita berperanan sebagai suami. Isteri bersama, kadang-kadang sebagai isteri, kadang-kadang sebagai mak. Jadi kena seimbang antara peranan sebagai parents dan sebagai spouse. Dan yang terakhir adalah, ini penting, ramai orang terlupa zaman moden. Separate bilik. Ramai sekali saya tengok anak-anak tidur dalam bilik mak bapak daripada yang umur 20 tahun tu tak apalah. Dia sampai 20 tahun pun nak tidur bilik mak ayah. Kan, itu separate bilik boleh educate semula. Sebab ni adalah banyak cerita hantu takut nak tidur seorang-seorang. Tengok langsir bergerak pun kata benda langsui. Bukan langsir je. Jadi kurangkan cerita hantu, separate bilik. So, itu penting juga untuk dibuat. Walaupun nampak simple. Yang tengok langsir macam langsir itu mungkin saya tu kot Encik Fazli. Baik, 5S yang dapat membantu kita untuk mencegah sebarang konflik dalam rumah tangga dan janganlah kita menyalahkan anak-anak kita sekiranya berlaku sebarang konflik. Encik Fazli, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tadi. Diharapkan sedikit sebanyak dapatlah membuka minda dan orang kata memberi kesedaran kepada kita semua. Bukan sahaja pasangan yang sudah berkahwin, tetapi kita ni juga Sugi yang belum pun mendirikan rumah tangga. Terima kasih Encik Fazli. Terima kasih Encik Fazli. Sama-sama. Baik Yana, lepas ni kalau dah planning nak kahwin, nak ada anak, perlu ubah minda, skills dan juga habit. Ingat 3 tu, MSH. Bukan MSG, MSH. Betul-betul. Dan kalau dulu kan mungkin ada dalam kalangan suami yang suka terbawa-bawa sebelum berkahwin, suka lepak mamak, suka bertemu dengan kawan-kawan sehingga lewat malam. Setelah berkahwin, ini adalah antara habit yang perlu diubah. Bukan saja sebab PKP tau, tapi sebab betul-betul kena nak jaga anak ni. Okey, baik. Perkongsian yang amat menarik. Saya kira banyak yang dikongsikan oleh Encik Fazli dan kami berharap apa jua yang dikongsikan dapat memberikan anda, dapat membantu anda terutamanya mungkin mengalami konflik rumah tangga disebabkan anak-anak.